இது ஃபர்ஸ்ட் மலேசியாவின் செய்திகள் உங்களுக்காக. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Dan salam sejahtera pengurusi pimpinan parti dan MPN dan rakan-rakan yang saya muliakan. Sudah ada acara panjang dan kita pun dengan Christina dan rakan-rakan akan ada perjumpaan MPN untuk melaporkan siri perbincangan dan soal pembagian kerusi dan lain-lain yang belum lagi selesai. Jadi saya akan tumpu sedikit saja untuk mohon perhatian saudara. Bila Saudara Samsul Iskandar tekankan rencana untuk mengumpulkan tenaga penerangan, ini tenaga yang sangat strategik dalam mana-mana pilihan raya. Orang menyokong, meragui atau membantah kita berdasarkan keupayaan menerima mesej, maklumat atau penerangan dari parti. Orang yakin dengan kita kerana penerangan jelas tentang apa yang mampu kita bawa. Orang ragui kita kerana penerangan itu tidak jelas atau mengelirukan. Orang bantah atau menyampah dengan kita kalau dilihat penerangan itu membosankan dan tidak memberi penjelasan tentang apa yang dekat dengan rakyat. Di Sabah, isu nasional tidak begitu penting. Kalau kita pergi terang 1MDB apa semua, ya boleh jadi 2 minit, okey. Sabah tentu akan memerhati soal tempatan, soal negeri. Jadi kita kena faham khalayak. You can only engage if you understand the audience. Kita kena bicara dengan terang. Ada dalam beberapa kursus, saya ingat Dewan Reformasi, dia tanya soal pidato. Ada yang suka cara saya pidato lah, ada yang menyampah pun banyak juga. Tapi yang suka, dia kata baik. Apa dia? Saya kata kita pidato ini, dia tak boleh pura-pura. Ya. Pertama, mesti ada persiapan. Jangan tengok Saifuddin bercakap begitu gini-gini. Itu sekarang. Kalau 30 tahun dulu, dia catat, dia kena baca sedikit nota. Dia hafal. Begitu juga saya. Kalau dulu, mula-mula, saya di universiti, berucap, saya tak pernah tinggal buku nota. Itu belum ada smartphones. Mesti ada buku nota. Saya catat, point, guna ini. Kalau baca Quran ke, atau quotation, ya, maknanya persiapan ilmu mesti ada. Apa dia keadilan? Mengapa keadilan di Sabah? Apa rekod keadilan? Mengapa kita pertahankan dasar pelbagai kaum dan pelbagai agama? Mengapa kita junjung perlembagaan? Mengapa kita benci rasuah? Mengapa kita tegakkan keadilan? Mengapa kita tuntut reform dan perubahan? Semua ini mesti ada di kepala. Kalau tidak, nak jadi pegawai penerangan macam mana? Apakah semua yang ada di kepala kita sampaikan? Tak. Kita sampaikan ikut khalayak yang tertentu. Jadi yang pertama, mesti ada ilmu yang cukup. Maklumat yang cukup. Tidak. Kita, kalau soal agama, bukan kita mesti jadi ulama. Kalau kita cakap soal ekonomi, tidak semestinya kita jadi pakar ekonomi atau sarjana. Tidak. Tapi maklumat basic mesti ada. Apa dia? Ya? Yang perlu kita faham, ekonomi Sabah, kemiskinan Sabah, mengapa setelah merdeka sekian lama, kemiskinan di Sabah masih dirasakan, masih parah dalam keadaan
hasil negeri yang paling tinggi. Sebelum hasil minyak dan gas pun, balak itu telah memberi keuntungan sebanyak puluhan bilion ringgit. Catat rekodnya berapa. Sekali skala, berikan contoh. Tahun ini, tahun 2015 kata, kita dapat berapa bilion daripada hasil sawah. Tapi siapa yang angkut? Rakyat dapat berapa? RM100 sebelum pilihan raya. Hal-hal itu saya katakan persiapan mesti ada. Kedua, kita sampaikan ucapan itu dengan ikhlas dan dengan cara sendiri. Betul kita boleh tiru sikit sebanyak cara orang, boleh. Tetapi saya fikir yang paling baik natural. Orang berpidato ini, the great orators. Kalau di zaman Yunani disebut Cicero. Sebab dia punya wit dan oratory. Eloquence. Ya. Zaman kemudian, yang terkenal. Tidak semua bicaranya sama. Soekarno kalau bicara gegak gempita. Bahasa, suara, kelantangan memukau. Itu cara dia. Tapi cara Tunku Abdul Rahman, bapa Malaysia, kalau kita lihat biasanya paling boring. Tetapi dia bercakap dalam pengucapannya kerana bunyinya sangat terang dan ikhlas. Tidak pernah tinggi suaranya, tetapi masih lagi menarik. Style dia lain. Siapa yang, kalau yang saya pernah dengar dalam tape dan sebagainya. Winston Churchill, bapa penjajah. Bahasanya kuat. Dia tapi tidak terlalu eloquent. Dia tidak pernah tinggi, tapi bahasanya kuat dan dipilih kata-kata dan persiapan yang sangat memukau. Ya. Umpamanya kalau dalam perang, katanya kita akan gunakan segala kekuatan, blood, toil, tears and sweat. Dan itu menjadi ungkapan yang dalam bahasa Inggeris yang terkenal. Janganlah semua nak jadi Winston Churchill ke Jawaharlal Nehru ke Mandela ke Soekarno. Tak. Jadi saudara sendiri. Jadi diri kita sendiri dengan cara kita sendiri ungkapkan yang kita yakin dengan ikhlas. Jadi soal ikhlas dalam amal ini sangat penting. Yang lompat, yang kena beli RM200, RM5,000, RM5 juta ni sebab apa? Tak ada keikhlasan. Kalau kita ikhlas, yang kita bercakap dari keyakinan, dari hati nurani kita. Sebab apa kita nak keadilan? Sebab kita percaya manusia dijadikan manusia itu murni kerana cinta kepada kebaikan, keadilan dan kemanusiaan. Sebab apa kita latih? Kita Muslim, bangun salat subuh pagi, baca Quran. Tetapi tidak ada nilai untuk atau faham untuk meremehkan, membenci yang Kristian. Sebab bagi kita, selain sebagai keyakinan sebagai seorang Muslim, faham kemanusiaan kita tu kuat. Tatkala menjawab pahaman perdebatan di parlimen di mana soal Bible dipertikai oleh seorang ahli parlimen PAS, kenyataan saya, ungkapan Al-Quran jelas. Baik kalimatun sawa, common word among Muslims, Christians and Jews. Apa dia common word? Faith, justice, compassion, humanity. Work on that basis. That is what keadilan is all about. Justice and compassion. Ya. Jadi saya tidak langsung ada problem. Some Muslims, yes.
Some Christians, yes. Some Jews, yes. Tapi saya tak ada problem. Sebab, sementara kita pertahankan faith masing-masing, kita bawa this message. Sebab itu saya kata, mesti dari pancaran keyakinan. Itu bagi saya penting. Yang ketiga, the final point, penerangan ini. Kita tengok khalayak. Ada orang kritik, dia kata Anwar ni, sekejap baca Quran. Sekejap quote Shakespeare. Sekejap pergi kawasan India, menari India. Sekejap pergi masjid bagi tazkirah. Apa ni? Dia ni boleh percaya ke? Tukar-tukar warna kulit. Tukar-tukar macam chameleon. Dia tak faham. Takkan saya pergi ke kampung, bagi tazkirah di masjid, quote Shakespeare. Ataupun Winston Churchill. Ataupun Abraham Lincoln in the Gettysburg Address, one of the brilliant speeches. Dia tulis di atas kereta api, pergi ke Gettysburg, beberapa hari sebelum dia ditembak mati, the famous Gettysburg, 10 years ago. Itu dia mula begitu. Itu semua hafal dulu masa muda-muda tu. Baik. Takkan nak cakap di masjid, kalau Allah Ta'ala, sana, saudara-saudari, kaum Muslim sekali, selepas kita solat ini, saya pun, Abraham Lincoln dalam ucapan di Gettysburg Address. Maknanya you tak faham audience. Atau pergi ke kawasan Pensiangan ke, Kundasang ke, ada Kadazan, Murud semua situ. Habis, qala Allah Ta'ala fil Quranul Karim. Jadi orang ni apa ni? Jadi kita tengok khalayak. Tapi apa yang tak berubah? Kita tak bohong. Kita quote Quran, kita cakap soal justice. Kita bawa cerita baik Shakespeare atau Abraham Lincoln di bandar, kita cakap soal justice. Kita cakap soal kepada orang murud, kita cakap soal justice. Dan compassion. Ini kita kena tengok audience itu. Bahasa pun begitu juga. Umpamanya setengah orang dia suka campur banyak sangat dalam bahasa Inggeris. Dia tengok khalayak. Mesti berucap ikut keupayaan khalayak. Jangan kita syok sendiri. Ada orang tanya, pasal apa dia bercakap macam ni? Saya dah hafal dah. Saya dah prepare dah. Saya dah prepare, jadi saya sampaikan lah. Tak boleh. Kena tengok khalayak. Dan kesimpulannya, jangan berucap sampai orang dah bosan. Kalau tengok mata orang dah, okey lah. Bilal nak habis. Dan tambahan lagi. Orang udahlah. Dan lepas itu, sebelum saya akhiri. Okey. Kesimpulannya, jangan. Saya tengok begitu, letih tunggu. Semalam saya beritahu Saifuddin, kawan saya nama dia Taufik Husayat, dia Setiausaha Agung Wami dulu. Dia datang ke Indonesia, Malaysia. Orang bersyarah kan, bersyarah. Bahasa Melayu dia tak faham. Dia apa ni, kita bila nak habis. Jadi selalu kita kalau dulu orang Melayu kalau berucap sebelum nak habis tu, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Itu nak habis lah. Dia kata bila dia sebut nama Taufik tu, habis pun habis. Nanti dia tunggu bila nak sebut wabillahi taufik ni. Tapi kalau kita, kesimpulannya, habis. Lepas tu, akhirul kalam. Kemudian, sebelum saya sudahi, dia belum landing lagi, okey? Jadi, saudara, jangan panjang. Ucapan biasa. Yang orang biasa. Bukan pemilatu hebat. Biasa, saudara. Maksimal bagi saya 15-20 minit. Kalau you tak boleh sampaikan dalam masa 15 minit, memang you tak pandai. You nak sampaikan pandangan. Tapi katalah, tunggu penceramah. Tunggu SIM, patut sampai, dia tak sampai. Jadi kena sambung lah. Nak tunggu penceramah tak sampai lagi, okey lah. Dalam keadaan sedemikian. Dalam keadaan biasa, penceramah pendangan pastikan. Okay. Saya juga sebut tadi, saya perhati umpamanya dalam majlis kempen. Penerangan yang atur.
biar kedepankan orang tempatan. Kadang-kadang orang dia tak nak dengar orang tempatan, dia dengar selalu, dia bosan. Dia nak dengar orang luar. Okey. Tapi mesti tonjolkan siapa calon, ketua cabang, ketua penerangan. Dia berucap sekejap, 5 minit dan sebagainya. Supaya nampak penyertaan dan kerana mereka lebih faham masalah tempatan daripada yang lain. Hal-hal ini, saya rasa percaya Saudara Sam akan pastikan dapat dicerakin kan, dinyatakan dengan jelas supaya dapat saudara faham. Saya nak rumuskan dengan masalah-masalah pokok tadi ya. Mengapa kita bersama di sini? Karena kita mahu perubahan. Keadilan parti terbesar selepas pilihan raya di parlimen, di kalangan PH. Jangan lupa itu ya. Jangan anggap kita ini parti kecil, tidak. Memang prestasi kita dalam pilihan raya dulu di Sabah, dalam negeri, pilihan raya negeri kurang memuaskan. Tetapi sejak itu, seperti mana diumumkan oleh Setiausaha Agung semalam, di bawah pimpinan Saudara Christina, keahlian, kegiatan, kekuatan itu bertambah. Jadi kepada rakan-rakan, pimpinan, terutama penerangan di Sabah, kalau lihat beberapa kegiatan dalam seminggu yang lalu, saya ucap terima kasih kerana tunjuk ada kekuatan besar di Sabah. Malah kalau kita buat analisa dalam perjumpaan-perjumpaan awal ini, tidak ada parti setakat ini, setakat Kota Belud, dan mana lagi kita pelancaran AMK di Pensiangan, dan juga malam tadi di KK, itu perjumpaan yang terbesar dalam siri kempen setakat ini. Ya. Ya, itu satu permulaan yang bermakna. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih kepada saudara. Sebelum kita akhirul kalam dan kesimpulan dan habisnya. Dan harap jangan lupa ya, kita mesti masuk bertarung untuk menang dalam pilihan raya ini. Terima kasih.